Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini saya akan bincangkan masih lagi dalam perbincangan tajuk Al-Mahkum Al-Fiqh. Ini bahagian yang kedua daripada Mahkum Fiqh. Di sini kita akan bincangkan berkenaan tentang anwa' al-fi' al-mukallaf bihi. Bahagian-bahagian perbuatan yang ditaklifkan ke atas kita bi'atibari man yudhafu ilaihi, dengan mengambil kira pihak yang disandarkan kepadanya. Jadi apa bahagian-bahagian ataupun bentuk-bentuk perbuatan yang ditaklifkan. Sebenarnya kita ketahui al-mahkum fih merujuk kepada al-fi'lu al-mukallaf, perbuatan yang ditaklifkan. Jadi perbuatan yang ditaklifkan ini ada beberapa bahagian lah, seperti mana yang dibincangkan oleh para ulama. Yatanawwa'u al-mahkum fih min jihati man tudafu ilaihi al-huququ ila arba'ati anwa'in. Al-mahkum fih di sini terbahagi dari sudut ataupun daripada aspek pihak-pihak yang disandarkan kepadanya hak-hak kepada beberapa bahagian. Okey. Jadi kat sini kita nak melihat mahkum fih dari sudut siapa, pihak mana yang disandarkan kepadanya sesuatu hak. Maksud hak itu dinisbahkan kepada siapa? Perbuatan yang ditaklifkan, suatu perbuatan yang ditaklifkan itu mempunyai hak, dan hak itu milik siapa hak itu? Adakah hak itu hak Allah ataupun hak hamba ataupun hak manusia? Okay? Jadi berdasarkan pembahagian tersebut, kita katakan mahkum fih ini ataupun perbuatan yang ditaklifkan ini terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, hukukun khalisatun lillahi ta'ala, hak-hak yang mutlak bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, hukukun khalisatun lil ibadi, hak-hak yang mutlak bagi hamba. Yang ketiga, majtama'a fiha al-haqqan wa haqqullah fiha aghlab, berhimpun padanya dua hak, tetapi hak Allah yang lebih berat daripada hak hamba. Yang keempat, majtama'a fiha al-haqqan wa haqqul 'abdi fiha aghlab, berhimpun padanya dua hak juga, tetapi hak hamba lebih kuat ataupun mengatasi daripada hak Allah Ta'ala. Jadi bahagian pertama, perbuatan-perbuatan yang merupakan hak Allah semata-mata. Bahagian kedua, perbuatan-perbuatan yang merupakan hak hamba semata-mata. Perbuatan yang ketiga merujuk kepada perbuatan yang mempunyai dua hak, tetapi hak Allah lebih berat. Perbuatan yang keempat merujuk kepada perbuatan yang mempunyai dua hak juga, tetapi hak hamba yang lebih berat. An-naw'ul awwal hukukun khalisatun lillahi ta'ala. Jadi kita masuk bahagian yang pertama, hak yang mutlak bagi Allah Ta'ala. Al-hukuk al-khalisah lillahi ta'ala, maksud hak yang mutlak bagi Allah ialah wahiyya ma yata'allaqu biha an-naf'ul 'am, sesuatu perbuatan yang bersangkut paut padanya dengan kemanfaatan secara umum tanpa ditentukan kepada mana-mana pihak. Jadi perbuatan itu melibatkan manfaatnya itu melibatkan ramai orang, ramai pihak yang dapat ambil manfaat daripadanya, bukan terhadap individu tertentu, bukan seorang saja yang dapat manfaat, tapi tak semua orang dapat manfaat. Itu yang dimaksudkan dengan hak Allah. Fayunsabu ila Allahi li'azami khatarihi wa syumuli naf'ihi, maka hak ini dinisbahkan kepada Allah kerana besarnya perkara ini dan terangkumnya manfaatnya. Maksud manfaatnya ini merangkumi ramai orang, ramai pihak.
Jadi disebabkan besarnya perkara ini, urusan-urusan ini, perbuatan-perbuatan yang ditaklifkan ini mempunyai perkara yang merupakan perkara yang besar, bukan perkara yang penting, maka dia dinisbahkan kepada Allah. Bukanlah bermaksud dia adalah Allah Ta'ala perlukan benda ni. Selalu kalau kata ni hak saya ni perkara hak saya, maksud ni dia mungkin dia perlukan benda itu, tak. Kalau dikatakan sebagai hak Allah, bukanlah Allah Ta'ala memerlukan perkara itu, tetapi hak Allah bermaksud perkara ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat besar, yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat yang ramai. Fahaqullah wa haqqul lil mujtama. Jadi hak Allah ini, maksud hak Allah ialah hak kepada masyarakat. Maksud manfaat itu akan kembali kepada masyarakat. Fasyara'a Allahu hukmahu lil maslahatil 'ammah. Allah Ta'ala mensyariatkan hukum-hukumnya itu bagi memberi maslahah kepada orang awam ataupun memberi maslahah kepada orang ramai. Fahuwa haqqun muta'alliqun bin nizamil 'ami duna mura'atil afradi. Dia merupakan satu hak yang melibatkan sistem secara umum, bukan hanya nak meraihkan individu-individu tertentu sahaja. Hukmuhu, hukum bagi hak Allah ini, la yajuzu isqatuhu bi ayyi wajhin minal wujuh. Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah ini, yang dinisbahkan sebagai hak Allah, tidak boleh digugurkan sama sekali. Maksudnya wajib dilaksanakan. Bila Allah Ta'ala tetapkan suatu hukum, maka ia perlu dilaksanakan. Tidak boleh digugurkan dalam mana-mana keadaan sekalipun. Wala yahiqu li ahadin at-tanazul anhu li'annahu haqqun 'amun. Dan tidak berhaklah bagi mana-mana pihak untuk menggugurkannya ataupun tidak melaksanakan tanazul, tidak melaksanakannya kerana dia merupakan hak orang awam. Bukan dia seorang saja, dia adalah melibatkan ramai orang. Katakan tak apalah, saya tak nak laksanakan perkara ni sebab saya dah kaya dah, saya dah cukup duit dah. Tapi orang lain kemungkinan memerlukan perkara tersebut. Jadi individu tidak ada hak untuk menggugurkan hak Allah ini, ataupun tidak mahu melaksanakan hak Allah ini. Ahkamuhu wajibatu tanfiz la yajuzul khuruj anhu. Hukumnya wajib dilaksanakan dan tidak boleh kita mengeluarkan hukum ini daripada pelaksanaannya. Ma hiya al-huquq al-khalisah lillahi ta'ala? Wujida bil istiqra'i anna al-huquq al-khalisah lillahi ta'ala samaniyatu aqsamin. Apakah dia hak-hak yang mutlak bagi Allah? Wujida bil istiqra', berdasarkan penelitian, kajian yang mendalam, istiqra', kajian yang mendalam, kajian yang menyeluruh, didapati bahawa hak-hak yang mutlak bagi Allah ini terbahagi kepada 8 bahagian. Al-qismul awwalu ibadatun mahdah. Bahagian yang pertama adalah ibadah semata-mata. Dia merupakan satu ibadah, satu pengabdian diri kita kepada Allah. Bila Allah Ta'ala turunkan suatu hukum, maka kita laksanakan sebagai tanda kehambaan kita kepada Allah. Kal imani, seperti kita beriman. Jadi iman ini merupakan satu ibadah dan kita laksanakan kerana perintah Allah kepada umat manusia supaya beriman kepadanya. Was-salati was-siyami wal-hajji wa ghairiha min al-ibadati al-wajibati 'ala al-mukallafi fa inna hadhihi al-ibadat maqsudun biha iqamatud din wa huwa daruriyun li hifdhi nizamil mujtama'. Maka ibadat-ibadat ini tujuannya adalah untuk mendirikan agama. Wa huwa daruriyun, dan dia merupakan satu keperluan yang daruri, keperluan yang darurat, li hifdhi nizamil mujtama', bagi memelihara sistem masyarakat. Dia adalah satu perintah daripada Allah. Tujuan dia adalah untuk menjaga agama ini, supaya agama Islam ini tertegak, kita dapat meninggikan agama ini, dan dia sangat penting, agama Islam ini sangat penting bagi menjaga sistem dalam masyarakat kita. Al-qismu tsani ibadatun fiha ma'na al-mu'unah.
Okay. Bahagian yang kedua daripada perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala taklifkan ini adalah dia merupakan ibadat. Tetapi dalam masa yang sama, dia ada mempunyai makna mu'unah. Okay? Apa? Al-mu'unah. Apa dia mu'unah? Hiya ma wajabat alaihi bisababil ghairi. Mu'unah adalah sesuatu kewajipan yang diwajibkan disebabkan perkara yang lain ataupun disebabkan oleh orang lain. So, ada orang lain, ada perkara lain yang mewajibkan perkara itu. Ada sebab lain yang mewajibkan perkara itu. Wahia ad-daribah. Mu'unah ni juga, mu'unah kita boleh anggap sebagai satu tanggungan. Satu perkara yang kita perlu laksanakan, yang perlu kita buat. Wahia ad-daribah, dia adalah satu bayaran allati tuaddi ila al-muhafazah ala ma tuadda anhu, yang perlu dibayar untuk untuk kita mendapatkan pemeliharaan alama tuadda anhu, daripada bayaran yang kita keluarkan, min nafsin aw malin, pemeliharaan itu pemeliharaan daripada diri kita, aw malin ataupun daripada harta yang kita miliki. Baik, contohnya kita tengok contohlah. Mislu zakatul fitri, zakat fitrah. Fahiya ibadatun min jihati annaha taqarrubun ila Allah bitasadduqi 'ala al-fuqara'i wal masakin fatushtaratu fiha an-niyah. Okay, contoh ibadah fiha ma'na al-mu'unah. Okay, contohnya ada zakat fitrah. Zakat fitrah dia dari satu aspek dia adalah merupakan satu ibadah. Kerana dia merupakan satu taqarrub. Cara kita, kaedah kita untuk menghampirkan diri kepada Allah dengan memberi sedekah kepada fakir miskin. Fatushtarat fiha an-niyah, kerana itu disyaratkan dalam zakat fitrah ini kena ada niat. Bila sesuatu ibadat yang kita laksanakan kerana nak patuh kepada perintah Allah, maka ia berhajat kepada niat. Wahya mu'unatun, tapi dari satu aspek juga dia merupakan satu mu'unah, satu tanggungan. Min jihah, dari sudut annaha wajaban 'alal mukallafi bisababi ghairihi. Zakat fitrah ini diwajibkan atas mukallaf dengan sebab orang lain. Bukan sebab dirinya saja. Orang disebabkan ada orang lain, maka dia kena bagi zakat fitrah juga bagi pihak orang lain. Fala yushtaratu fiha kamalul ahliyah kal ibadatil bahdah. Maka tidak disyaratkan padanya sempurna keahlian seperti ibadat semata-mata. Dalam ibadah mahdah, syarat pelaksanaan ibadah mahdah mesti sempurna keahlian ataupun kelayakan seseorang itu untuk melakukan amal ibadat. Contoh kalau dia nak semayang, dia mestilah dah balik, dah berakal kan. Itu syarat-syarat utama, syarat-syarat wajib lah Islam balik berakal tu. Jadi kalau ada Islam balik berakal, kita anggap dia sebagai kamalul ahliyah. Tetapi dalam masalah zakat fitrah, tidak semestinya seorang itu telah sempurna, seorang itu telah balik ataupun berakal. Fawajabat zakatul fitri fi malis sabiyyi wal majnun. Maka wajiblah untuk membayar zakat fitrah pada harta kanak-kanak dan juga harta orang gila. Jadi wajib juga walaupun dia kanak-kanak, tak cukup umur lagi, tak sampai tahap balik lagi, tapi tetap wajib untuk bayar zakat. Wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah ini, maksudnya kedua bapaknya berkewajipan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi pihak anaknya. Dan juga orang gila yang tidak mempunyai akal yang tidak mempunyai akal yang sempurna, tetap diwajibkan kepada walinya untuk mengeluarkan zakat bagi pihaknya. Jadi inilah maksud mu'unah. Maksudnya dia kewajipan ini disebabkan oleh orang lain. Dia wajib. Bapa ni dia bukan saja wajib bayar zakat untuk diri dia, dan dia juga wajib membayar zakat kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Jadi dia dikategorikan sebagai ibadah fiha makna mu'unah. Al-qismus salis, bahagian yang ketiga, mu'unah fiha makna al-ibadah. Mu'unah dia merupakan satu tanggungan yang dia perlu keluarkan, tanggungjawab yang dia perlu keluarkan, perbelanjaan. Tetapi dalam masa yang sama dia ada makna ibadah. Makna ibadah di dalamnya. Maksud makna
tanggungjawab, makna perbelanjaan yang dia kena keluarkan itu lebih berat daripada makna ibadah. Beza zakat fitrah ni seolah kita kata ibadah itu, makna ibadah itu lebih berat daripada makna mu'unah. Dalam asal yang ketiga ini, makna mu'unah itu lebih berat, lebih kuat daripada makna ibadah. Makna satu pemberian, satu tanggungan itu lebih kuat maknanya daripada makna ibadah. Misaluha, contoh dibagi kat sini, al-ushru atau nisful ushur. 1/10 ataupun nisful ushur 1/20. Alamatun bituhu al-ardu, atas tanam-tanaman yang keluar daripada tanah, daripada bumi. Min zara'in aw samarin, daripada tanam-tanaman ataupun buah-buahan. Jadi apa saja tanam-tanaman ataupun hasil tanaman, buah-buahan yang terhasil daripada tanah yang kita miliki ini, perlu kita bayar 1/10. Zakatnya 1/10 lah. Ataupun nisful ushur ataupun 1/20. Tengoklah sama ada kita gunakan air hujan ke, ataupun kita gunakan sistem pengairan kita sendiri. Maksud kita keluarkan duit untuk mengairi ataupun untuk menyiram tanaman-tanaman kita, maka hanya perlu keluarkan 1/20 sajalah, nisful ushur. Wahya mu'unatun. Jadi masalah bayar zakat tanam-tanaman ini, dia masuk dalam kategori mu'unah. Dia lebih berat kepada dari sudut makna mu'unah. Li'annaha daribatun bisababi baqa'il ardi fi yadi ahliha wal muhafazah 'alaiha mustamirratan min ghairi 'udwanin. Dia adalah satu bayaran, satu pemberian dengan sebab kekalnya pemilikan tanah tersebut atas pemiliknya, dan dipelihara tanah tersebut daripada musuh, daripada sebarang gangguan. Maksudnya pemilik harta itu, bila pemilik harta itu bebas untuk menguruskan tanahnya, pemilik harta itu berada dalam keadaan selesa, boleh bercucuk tanam, boleh melakukan apa-apa aktiviti yang dia nak buat dekat atas tanahnya, disebabkan adanya satu sistem, adanya satu peraturan, adanya satu undang-undang, adanya kerajaan yang memelihara, yang menjaga tanahnya. Dan disebabkan adanya pemeliharaan tersebut, adanya penjagaan, ada orang yang menjaga, ada polis, ada pihak-pihak berkuasa yang menguatkuasakan undang-undang, sehingga orang ramai dapat melaksanakan pekerjaan mereka ataupun bercucuk tanam di tanah mereka ataupun tinggal di tanah mereka itu dengan aman. Maka hasil pengeluaran daripada tanah itu perlu dibayar zakatnya, yang kadarnya adalah 1/10 ataupun 1/20. Jadi makna mu'unah itu lebih kuat. Makna dia beri itu disebabkan dia hendak mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan penjagaan daripada pihak yang lain. Wa amma anna fil ushri wa nisfuhu ma'na al-ibadah fali'annahu zakat. Dan kenapa bayaran 1/10 dan bayaran ataupun 1/20 ini adalah makna ibadah? Sebab dia adalah zakat juga sebenarnya. Fali'annahu zakatun fayusrafu fi masarifiz zakah wa hadhihi min al-masalih al-'ammah, maka dia termasuk dalam masalih al-'ammah. Jadi dari sudut zakat tanam-tanaman ini, para fuqaha, khususnya sebab pembahagian ini lebih kepada perbincangan para fuqaha Hanafi. Fuqaha Hanafi masukkan dalam kategori mu'unah makna ibadah, tak seperti zakat-zakat yang lain. Zakat-zakat harta-harta yang tersembunyi yang lain, amwal al-batinah, emas dan perak ke, zakat yang lain itu dianggap masuk dalam kategori ibadah semata-mata. Tetapi zakat tanam-tanaman ini yang merupakan hasil daripada bumi, hasil daripada tanah, dan tanah ini kerajaan jaga, kerajaan pelihara, kerajaan beri kepada pemiliknya, dan pemiliknya boleh bercucuk tanam sehingga menghasilkan tanam-tanaman, maka wajiblah dikeluarkan 1/10 ataupun 1/20 daripada hasil tanam-tanaman tersebut. Jadi dia masuk dalam kategori mu'unah
fiha makna ibadah. Al-qismul rabi' mu'unah khalisah. Mu'unah khalisah dia merupakan satu pemberian saja, pemberian semata-mata. Tak ada makna ibadat di situ. Misaluha al-kharaj. Contohnya adalah kharaj, cukai tanah. Wa huwa daribatun. Ia adalah satu bayaran. Tu'khadhu 'ala al-ardi, yang diambil disebabkan pemilikan tanah. Allati tutra' bi aidi ahliha ghairil muslimin. Yang dibiarkan, yang ditinggalkan kepada pemilik asalnya yang tidak beragama Islam, ba'da fathiha, setelah tanah tersebut ditakluk ataupun dibuka oleh umat Islam. Tufriduha alaihim ad-dawlatul islamiyah, diwajibkan ke atas mereka oleh kerajaan ad-dawlah al-islamiyah, kerajaan orang Islam. Jadi bila orang Islam menakluk, membuka sebuah negeri, kemudian negeri tersebut berada di bawah pemerintahan orang Islam, tetapi tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang bukan Islam itu dibiarkan. Saya kata kamu boleh kekal memiliki tanah itu. Tanah itu tetap jadi milik kamu dan kamu boleh mengusahakan tanah tersebut. Cuma kamu kena membayar bayaran, cukai atas tanah tersebut. Fa innahu mu'unah, dia merupakan satu bayaran. Bi'atibarihi daribatun 'ala al-ardi, dengan mengambil kira dia merupakan satu cukai ataupun satu bayaran atas tanah yang fi naziri, sebagai balasan daripada kekalnya tanah-tanah tersebut atas pemiliknya, dan dipelihara tanah tersebut daripada sebarang gangguan ataupun kekacauan. Jadi tak ada siapa boleh ganggu. Kerajaan Islam perlu memelihara tanah tersebut daripada diganggu gugat oleh orang lain. Tak kisahlah orang Islam ke orang bukan Islam ke, tidak boleh merampas, tidak boleh mengganggu segala urusan pemilik tanah tersebut yang bukan beragama Islam. Jadi al-kharaj ini masuk dalam kategori mu'unah, dan tidak ada makna ibadah disebut kerana dia merupakan kharaj, cukai semata-mata, bukan zakat. Jadi dia adalah mu'unah khalisah. Tapi kita ingatlah, walaupun ada ibadah, ada mu'unah khalisah, semua ini semuanya masih lagi dalam kategori haqqullah, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qismul khamisu uqubatun kamilatun muqaddaratun. Bahagian yang kelima daripada bahagian-bahagian mahkum fih, perkara yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga adalah uqubah, hukuman-hukuman. Jadi hukuman juga adalah perkara yang ditaklifkan oleh Allah Ta'ala yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah-pemerintah. Uqubah kamilah, uqubah yang sempurna yang telah ditetapkan kadarnya. Kahaddiz zina, seperti hukuman bagi penzina. Hukuman bagi penzina adalah satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia ada satu hukuman yang sempurna dan punya kadarnya 100 kali rotan. Wassariqati, hukuman bagi pencuri, juga hukuman yang sempurna dan ada kadarnya sampai pergelangan tangan ke yang perlu dikenakan kepada pencuri. Wa ghairiha, dan selain daripada hukuman-hukuman tersebut. Fahadhihi uqubatun khalisatun lillahi ta'ala fatashri'uha limaslahatil 'ammah. Pensyariatannya adalah kerana nak memelihara kemaslahatan orang awam. Wa'tubira lidzalika min haqqillah, dan dianggap hukuman-hukuman tersebut adalah sebahagian daripada hak Allah. Fala tasqutu bitanazul anha min ahadin, maka tidak gugur tuntutan ini dengan diabaikan pelaksanaannya daripada mana-mana pihak. Kalau mana-mana pihak tidak melaksanakan hukuman ini, tuntutan untuk melaksanakan hukuman had zina ataupun had sariqah dan lain-lainnya tetap masih ada. Awit tahawun fi iqamatiha, ataupun bermudah-mudah pada pelaksanaannya. Wa yuqimuha al-hakim dunal majni alaih, hukuman seperti ini dilaksanakan oleh pemerintah, bukan daripada orang yang mangsa lah, al-majni alaih, bukan daripada pihak mangsa, orang yang dilakukan jenayah terhadapnya, tapi pemerintah sebenarnya lah. Siapa yang kena curi itu
pemerintah akan menjatuhkan hukuman kepada pencuri. Bukan mangsa curi itu yang menjatuhkan hukuman. Al-qismus sadis uqubatun qasirah. Hukuman tetapi tidak sempurna. Lawan mereka milah lah. Laisa fiha idza'un badaniyun. Kenapa kata tak sempurna? Kerana tidak ada padanya hukuman yang menyakiti tubuh badan. Dia tidak menyakitkan tubuh badan, tetapi dia adalah satu bentuk hukuman juga. Mithlu hirmanil qatil minal irsi. Pengharaman pembunuh, ataupun bukan pengharaman, ditegah pembunuh daripada mendapat harta pusaka. Fa innaha uqubatun. Tegahan daripada mendapat harta pusaka ini adalah satu bentuk hukuman. Lam tarid alaihi bi'adan wa alamin fi badanihi au hurriyatihi au malihi. Yang tidak berlaku sebarang kesakitan pada badannya, ataupun pada kebebasannya, ataupun pada hartanya. Hartanya masih kekal, kebebasannya masih ada, tubuh badan pun dia pun tak sakit. Innama ghayatuha annahu hurima milkan. Hanya saja hukuman ini menghalang daripada pemilikan. Dia menghalang dia daripada nak mendapat harta yang baru. Tak boleh dapat harta pusaka. Laulal qatlu lastafadahu. Kalau dia tak bunuh, mungkin dia boleh mendapat harta pusaka tersebut. Sebab dia adalah harta pusaka bapa dia ke, atau harta pusaka daripada mak saudara dia ke. Tetapi dia melakukan pembunuhan terhadap pewaris dia tu. Dia bunuh mak saudara dia ke, atau dia bunuh bapa dia ke, maka dia tidaklah berhak untuk mendapat harta pusaka. Jadi ini adalah satu bentuk hukuman yang tidak melibatkan siksaan ataupun kesakitan kepada mana-mana kepada diri orang tersebut. Jadi dia masuk dalam kategori uqubah qasirah. Al-qismus sabi' uqubatun fiha ma'na ibadah. Satu bentuk hukuman tetapi dalam masa yang sama dia mempunyai makna ibadah. Tapi dia adalah satu bentuk hukuman. Misaluha al-kaffarat. Contohnya adalah kifarat. Kaffaratul yamini wadh-dhihari wal qatli. Seperti kifarat bagi orang yang melanggar sumpah, atau bagi orang yang melakukan zihar terhadap isterinya, atau bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Jadi ada kifarat-kifarat, hukuman-hukuman, bayaran-bayaran yang dikenakan bagi orang yang melakukan perkara-perkara ini. Washtimaluha ala ma'na al-ibadah, dan merangkuminya atas makna ibadah kerana li'annaha tuaddi bima huwa ibadatun. Kerana kifarat ini perlu dilaksanakan dengan sesuatu yang merupakan ibadah. Dia adalah hukuman, tapi hukuman dia itu ialah dengan cara dia melaksanakan ibadah. Sebab itu dia adalah hukuman yang ada makna ibadah. Kasaumi, dia langgar sumpah, tapi kifarat dia kena puasa. Wal it'am, memberi makan. Wa idkir riqab, atau merdekakan hamba. Ini semua adalah ibadah. Wa yuaddiha asy-syakhsu bi nafsihi kama fil ibadah. Perkara ini perlu dilaksanakan oleh individu tersebut seperti mana ibadat-ibadat biasanya. Puasa dia kena puasa. Kalau puasa bulan Ramadan disebabkan kewajipan bulan Ramadan tu, tetapi sekarang dia kena puasa sebab dia langgar sumpah. Dia kena puasa kerana apa? Kerana dia bunuh orang lain. Amma istimaluha ala ma'na al-uqubah fali'annaha tajibu jazaan lil fi'lil mahzur. Disebabkan perbuatan ini diwajibkan sebagai balasan kerana dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Walihada summiyat kaffaratun ay sattaratun lil ismi. Kerana itulah dinamakan sebagai kaffaratan, dinamakan sebagai kifarat. Ay sattaratan, sebagai penghalang. Dia menghalang daripada dosa-dosa tersebut, ataupun dia menghapuskan supaya tak nampaklah dosa-dosa yang dia telah lakukan. Al-qismus thamin haqqun qa'imun bi nafsihi. Bahagian ke-8 daripada al-mahkum fih, bahagian-bahagian mahkum fih, bahagian-bahagian perbuatan yang ditaklifkan ini adalah hak qa'imun bi nafsi. Satu hak Allah yang berdiri pada dirinya sendiri.
Hak Allah, hak yang mutlak bagi Allah semata-mata. Fa innahu lam yata'allaq bi dhimmatil mukallaf. Hak ini tidak bersangkut paut dengan zimmah ataupun diri mukallaf. Liyuaddihi ta'atun lillahi ta'ala, supaya ia dilaksanakan kerana ketaatan kepada Allah. Jadi dia berbeza dengan ibadat yang pertama tadi tu. Ibadat hak Allah yang perlu dilaksanakan oleh hamba bagi menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Tapi dalam bahagian ke-8 ini, dia tidak bergantung, tak bersangkut paut dengan tanggungjawab mukallaf itu. Wa innama wajaba hadzal haqqu bidatihi. Sesungguhnya hak ini wajib dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri, zat perkara tersebut itu sendiri yang merupakan hak Allah, yang perlu dilaksanakan, yang perlu ditunaikan. Wabtida'an lillahi ta'ala, dan bermula daripada Allah Ta'ala, sebab dia kembali kepada hak asalnya yang merupakan hak Allah semata-mata. Falam tushtarak lahu an-niyah, maka tidak perlu padanya niat. Jadi tak perlu niat dalam pelaksanaan ini kerana dia merupakan hak Allah semata-mata. Contohnya, misalhu ada'ul khumusi minal ghanaim, membayar 1/5 daripada harta rampasan. Harta rampasan itu perlu dibahagikan kepada 5 bahagian. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, dan 1/5 ini dibayar itu adalah kerana dia merupakan hak Allah semata-mata. Kita membahagikan harta rampasan ini hasil daripada pelaksanaan hukum jihad. Dan hukum jihad ini adalah perintah daripada Allah, daripada manusia, supaya agama Allah itu dapat ditinggikan. Hasil daripada jihad tersebut, sekiranya umat Islam diberikan kemenangan, maka akan dapatlah harta-harta rampasan itu. Tetapi bukan tujuan pelaksanaan jihad itu untuk mendapatkan harta rampasan. Tujuan jihad itu adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hasil apa yang dapat dari jihad itu semuanya kembali kepada Allah. Jadi harta-harta rampasan ini semuanya hak Allah. Bukan hak manusia pun. Dan bila mana manusia nak edarkan, agih-agihkan kepada tentera-tentera yang dapat kemenangan, kepada maslahah ammah, kepada Allah dan Rasul ke, hak Allah dan Rasul ke, sebab ada pembahagian daripada harta rampasan ini, semuanya itu adalah milik Allah semata-mata. Fatilka qismatun hakamallahu azza wa jalla biha al-ghanaim. Itu adalah satu pembahagian yang telah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla pada harta rampasan. Al-ghanaim. La ra'ya lil mukallaf fiha. Tidak ada pandangan, tidak ada ruang kepada pandangan mukallaf padanya. Tak bolehlah mukallaf kata ini nak bahagikan kepada ni ke, nak bagi kepada orang. Tak boleh. Itu adalah ketetapan daripada Allah. Wa yusrafu fil masalih al-'amah, dan akan dibahagikan, diberikan harta rampasan ini 1/5 yang pertama itu akan diberikan kepada masalih al-'amah. Sebab dia adalah merupakan hak Allah, maka akan diberilah kepada masalih al-'amah. 4/5 lagi ketetapan Allah Ta'ala juga akan diberikan kepada semua tentera-tentera yang berjihad pada jalan Allah tersebut. Wa ma yustakhraj min ma'adin wa kunuzil ardi yajibu fiha al-khumus. Begitu juga apa yang dikeluarkan daripada harta-harta galian dan galian-galian yang berada di dalam bumi ini, yajibu fiha al-khumus, wajib juga dibayar 1/5. 1/5 kita kena keluarkan, dan perlu bayar zakat, perlu bayar kepada mereka orang-orang yang berhak mendapat zakat ini. Pembayaran 1/5 ini juga masuk dalam kategori hak Allah, sebab asal kewajipannya adalah daripada harta galian. Harta galian itu bukan milik siapa-siapa, itu adalah milik Allah, dan Allah Ta'ala perintahkan 1/5 mesti keluarkan zakat daripadanya. Jadi wa yastawi fihi baina an yakuna al-wajidu hurran aw 'abdan. Jadi samalah dalam masalah ini, sama ada orang yang menemukan
galian tersebut orang yang merdeka ataupun hamba. Dia merdeka ke dia hamba ke, tetap kena bayar. Sebab pembayaran zakat ini bukan melihat kepada individu tu, tapi melihat kepada barang galian tu sendiri. Musliman au zimmiyan, sama ada dia orang Islam ataupun orang kafir zimmi. Saghiran au kabiran, kecil ke besar ke, lianna haula'i min ahlil ghanimah, kerana mereka semua ini adalah termasuk dalam kategori ahlul ghanimah yang berhak juga mendapat harta rampasan. Jadi dikiaskan orang-orang ini kepada dalam masalah jihad fi sabilillah tu. Kalau dalam jihad pun mereka ni berhak mendapat harta rampasan. Begitu juga dalam masalah harta galian ini, mereka perlu membayar zakat 1/5 itu kalau mereka menemui harta galian ini 1/5 ataupun 20% daripadanya perlu dibayar untuk dikeluarkan zakat daripadanya. Anwa' al-fi'l al-mukallaf bihi bi'atibari ma yudafu ilaihi, bahagian-bahagian perbuatan yang ditaklifkan dengan mengambil kira pihak yang disandarkan kepadanya terbahagi kepada 4 seperti mana kita sebutkan pada sebelum ini. Pertama, hukukun khalisatun lillah. Yang kedua, hukukun khalisatun lil ibad. Yang ketiga, majtama'a fiha al-haqqan wa haqqullah fiha aghlab. Yang keempat, majtama'a fiha al-haqqan wa haqqul abdi fiha aghlab. Kemudian hukukun khalisatun lillahi ta'ala ini pula terbahagi kepada 8. Pertama, ibadatun mahdah, ibadat semata-mata, seperti iman, solat dan puasa. Ibadah fiha ma'na al-mu'unah, ibadah yang ada makna pemberian, seperti zakat fitrah kan. Yang ketiga, mu'unah fiha ma'na ibadah, dia ada satu bentuk pemberian tetapi ada sedikit makna ibadah, seperti dalam masalah zakat tanam-tanaman. Mu'unah khalisah, dia merupakan pemberian semata-mata seperti masalah kharaj. Uqubah kamilah, hukuman yang sempurna seperti hukuman had. Uqubah qasirah, hukuman yang tidak sempurna, seperti halangan bagi pembunuh untuk mendapat harta pusaka. Uqubah fiha makna ibadah, dia adalah satu hukuman tapi di dalamnya ada makna ibadah. Contohnya kafarah, kifarat sumpah, zihar dan sebagainya. Hakun qa'imun binafsihi, hak yang berdiri pada dirinya sendiri. Maksudnya dia tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dia tidak ada kaitan dengan tuntutan mukallaf. Dia hanya disebabkan perkara itu sendiri, maka berkewajipanlah untuk kita melaksanakan perintah Allah tersebut. Seperti wajib membayar 1/5 daripada harta rampasan dan dibahagikan kepada maslahah ammah, itu adalah semata-mata ghanimah, itu adalah milik mutlak Allah dan Allah Ta'ala berhak untuk mengeluarkan 1/5 daripadanya untuk diberikan kepada maslahah ammah. Dan begitu juga dalam masalah harta galian. Harta galian itu harta-harta yang ada dalam bumi ini, maksudnya emas dan peraknya adalah milik Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang menemuinya, sama ada orang Muslim atau orang kafir, yang baligh ke, yang belum baligh ke, sikit ke banyak ke, perlu mengeluarkan 1/5 daripada apa yang dia perolehi itu dan diberikan kepada mereka-mereka yang di kalangan orang-orang yang layak asnaf-asnaf zakat ini. An-Na'usani, kita masuk bahagian yang kedua. Setelah selesai berkenaan tentang hak mutlak bagi Allah. Hak Allah tadi yang kita pecah pada 8 itu, semuanya itu adalah hak Allah yang wajib untuk dilaksanakan, yang merupakan hak kepada masyarakat awam sebenarnya. Tetapi hak hamba ini, hak mutlak bagi hamba, wa huwa ma yata'allaqu biha maslahatun khassatun, suatu yang bersangkut paut dengannya dengan maslahah yang khusus. Fal maksud minhu siyanatu maslahatil fardi, maksud daripada hak hamba ini adalah untuk memelihara maslahah individu seorang-seorang tu, bukannya secara umum. Kalau secara umum dia akan balik kepada hak Allah. Fal mukallafu sahibul qarari fihi mutalabatan wa isqatan. Mukallaflah yang menjadi penentu
sama ada hak ini hendak dituntut ataupun hak ini hendak digugurkan. Okay? Beza dengan hak Allah itu perlu dilaksanakan. Tidak ada ruang kelonggaran untuk dilonggarkan, melainkan kelonggaran itu Allah Ta'ala yang berikan. Kalau Allah Ta'ala berikan, tak apalah, tak perlu semayang ke bagi orang-orang yang haid, jadi kelonggaran itu Allah berikan, barulah boleh. Tapi manusia nak sesuka hati, nak meninggalkan solat, nak meninggalkan puasa, nak meninggalkan zakat ke, tidak boleh, tidak dibenarkan. Tetapi dalam hak hamba, yang kita masuk dalam bahagian kedua ini, mukallaf yang menentukan sama ada dia nak buat ataupun dia nak tinggal. Contoh dia, ad-dain, hutang. Hutang adalah hak individu, hak hamba, hak pemilik hutang itu, hak pemilik hutang tersebut. Jadi dia boleh tuntut. Kata sekarang dah sampai tempoh dah. Aku bagi tempoh 3 tahun untuk bayar hutang. Dah cukup 3 tahun, saya nak tuntut hutang saya balik. Ataupun dia kata, tak apalah, saya maafkan kamu. Sepatut kamu bayar 1,000, kamu bayar 500 pun dia cukup dah. Jadi dia maafkan separuh. Ataupun dia kata, tak bayar teruslah. Saya tengok kamu tak mampu nak bayar hutang, jadi kamu dilepaskan daripada bayar hutang. Jadi hutang yang merupakan hak Allah, yang merupakan hak hamba, penentunya adalah mukallaf. Penentunya adalah pemilik hutang itu sendiri. Sama ada dia nak tuntut, nak mutalabah, ataupun dia nak gugurkan, atau dia nak isqat, nak gugurkan. Habsu al-aini al-marhunah, menahan barang yang digadai. Menahan barang yang digadai itu adalah hak pemilik hutang jugalah. Bila dia bagi hutang ke orang dan dia nak barang gadaian, jadi dia berhak untuk menahan atau menyimpan barang gadaian itu. Wa badalu al-mutlifat, ganti barang-barang yang rosak. Wa milkul mabi'i wa thamani, hak untuk memiliki barang belian dan juga harga daripada jual beli. Hakku syuf'ah wa sairul huquq al-maliyah lil afrad, hak syuf'ah dan segalalah hak-hak harta bagi individu ini. Lianna lil insani an yatasarrafa fi haqqihi kama yasha, kerana manusia berhak untuk menguruskan haknya sebagaimana yang ia kehendaki. Kita masuk bahagian yang ketiga. Majtama'a fihi al-haqqan wa haqqullah fihi ghalib, sesuatu yang berhimpun padanya dua hak, tetapi hak Allah yang lebih berat. Contoh yang diberikan di sini adalah haddul qazfi, hukuman qazaf. Hukuman qazaf bagi orang yang menuduh seseorang yang lain melakukan zina tanpa saksi. Okey. Fa haqqullah, jadi hak qazaf ini kita katakan dia mempunyai dua hak. Dia ada hak Allah dan dia ada hak hamba. Hak Allah min jihati annahu wiqayatul mujtama'. Dia dapat hak pelaksanaan hukuman qazaf ini akan memelihara masyarakat. Min antushi al-fahishah, daripada tersebarnya perkara-perkara yang keji ini. Wa hatki a'radin nas, dan mengganggu maruah atau menjatuhkan maruah manusia. Wa hadha dararun am, menjatuhkan maruah manusia adalah satu kemudaratan yang umum, kemudaratan yang bersifat am. Sebab itulah dia masuk dalam kategori hak Allah. Wa haqqul abdi min jihati ma fihi min izhari iffatihi wa baratihi, dia adalah hak hamba dari sudut dia akan menzahirkan kesuciannya dan maksudnya dia tidak melaksanakan apa yang dituduh oleh orang yang menuduh itu. Cuma fadarar am aghlab min darar khas. Kalau kita lihat daripada dua sudut ini, kemudaratan yang umum itu lebih berat daripada kemudaratan yang khusus. Kerana kita nak menjaga maruah manusia, kerana kita nak menjaga daripada tersebarnya perkara-perkara yang keji ini, jadi dia lebih berat. Sebab tu kita kata hak qazaf ni ada dua hak, tetapi hak Allah yang lebih berat. Izan fa inna haqqullah fiha ghalib fala yajuzul abdi an yusqitahu bitanazul anhu. Jadi hak Allah yang lebih berat. Jadi bila kita kata hak Allah lebih berat, maka hamba tidak ada hak untuk menggugurkan pelaksanaan hukuman had qazaf ini. Jadi hukuman had qazaf ini, walaupun kata tak apalah, anda tuduh aku berzina, aku maafkan kau sebab kau dah insaf. Jadi tak nak laksanakan had qazaf, tak boleh. Sebab apa? Sebab hak Allah lebih berat daripada hak manusia. Dia tak boleh nak gugurkan, walaupun dia maafkan, tetapi sebab kita nak menjaga
kemaslahatan yang lebih umum daripada berlakunya tuduhan-tuduhan dusta yang tersebarnya tuduhan dusta, maka perlu juga dilaksanakan had qazaf ini. Tapi wa'inda Syafi'iyah, cuma masalah khilaf, di sisi Syafi'iyah hakul abdi fiha ghalib fi haddil qadhi. Syafi'i menganggap hak hamba sebenarnya lebih berat. Sebab tuduhan zina ini dia lebih memberi kesan terhadap orang yang kena tuduh tu lah. Orang yang kena tuduh, yang dituduh melakukan zina, dituduh melakukan perkara-perkara yang tak elok ni. Jadi pada pandangan golongan Syafi'iyah, hak hamba yang lebih berat. Jadi maksudnya, kalaulah hamba itu, individu itu nak memaafkan orang yang menuduhnya, dia ada hak untuk memaafkan. Tapi kalau kita ikut mazhab Hanafi, had qazaf ini masuk dalam kategori bahagian yang ketiga. Masih pada bahagian yang ketiga, majtama'a fihi al-haqqan wa haqqullah fihi ghalib. Ya. Selain daripada contoh qazaf tadi tu yang ada khilaf di antara Hanafi, Hanafi menganggap dia termasuk dalam bahagian yang ketiga, tapi Syafi'i menganggap masuk bahagian ketiga sebab macam dia masuk contoh bahagian keempat, iaitu hamba yang lebih berat kan. Okay. Tapi selain daripada qazaf adalah al-iddah, contoh bagi iddah. Fa innaha la tasqutu bi isqati az-zawji iyyaha. Iddah ini tidak gugur dengan apabila suami menggugurkan hak iddah ini. Sebab iddah ini adalah hak suami, yang mana bila suami menceraikan isterinya, dia mempunyai hak untuk merujuk isterinya dalam tempoh iddah ini. Tapi kalau suaminya menggugurkan hak iddah ni, kata tak apalah, saya tak nak dah hak iddah ni, tetap iddah tetap berlaku. Perempuan tetap perlu melalui iddah, tetap perlu melalui iddah selama 3 kali quru ke ataupun 3 bulan ke. Wa in kana al-iddatu haqqun lil zawji, wa in kana al-iddatu haqqun, sebab walaupun iddah ini adalah hak suami, fa innaha haqqullah aidan, tetapi dia adalah hak Allah juga. Wa haqqullah fiha ghalib, hak Allah pada masalah iddah ini lebih berat. Li himayatin nas min tizajin nasabaini, kerana nak memelihara manusia daripada bercampur keturunan-keturunan, sehingga tidak tahu keturunan mana yang keluar daripada manusia tersebut. Jadi iddah kita katakan dia adalah hak hamba, iaitu hak suami, dan dia juga hak Allah kerana nak menjaga percampuran di antara keturunan. Tetapi antara hak hamba dengan hak Allah ini, hak Allah lah yang lebih berat. Sebab itulah dia masuk dalam kategori perkara-perkara yang mempunyai dua hak, tetapi hak Allah yang lebih berat. Kita masuk bahagian terakhir, an-naw'ur rabi', daripada perbuatan-perbuatan yang ditaklifkan ini, majtama'a fihi al-haqqan wa haqqul 'abdi fihi ghalib. Perkara yang terhimpun padanya dua hak, tetapi hak hamba yang lebih berat. Contohnya al-qisasu minal qatil al-'amdi, hak untuk melaksanakan hukuman qisas, hukuman bunuh balas, minal qatil al-'amdi, terhadap pembunuh yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Fahakullah, hak Allah bi'atibari anna fihi maslahah ammah, dia adalah maslahah ammah. Pelaksanaan qisas ni ada maslahah ammah. Wa hiya siyanatud dima', memelihara darah, wa hifzul amni, memelihara keamanan, wa taqlilul jara'im, nak mengurangkan jenayah-jenayah di kalangan masyarakat. Itu adalah hak Allah. Amma haqqul 'abdi, adapun hak hamba, fali annal qisasa yuhaqqiqu maslahata awliyatid dami, melaksanakan, menunaikan kemaslahatan bagi wali-wali kepada orang yang dibunuh ini, wali-wali bagi orang yang ditumpahkan darahnya ini. Fayushfi sudurahum, lalu sembuhlah hati mereka. Wa yudfi'u narasarah, dia akan memadamkan api-api pemberontakan, api-api balas dendam. Wa man'ul haqdi 'alal qatil, menegah satu rasa dengki, rasa sakit hati terhadap pembunuh. Jadi dengan pelaksanaan qisas ini, sekurang-kurangnya melegakan hati mereka, walaupunlah keluarga mereka terbunuh, tetapi
pembunuhan mereka itu dibela, pembunuh kepada ahli keluarga mereka itu telah dibunuh balas balik. Fal qatlu yamussu awliya al-majni alaih akthar mimma yamussul mujtama. Pembunuhan ini memberi kesan terhadap wali-wali mangsa ini dengan lebih banyak daripada dia memberi kesan kepada masyarakat sendiri. Kesan terhadap wali ataupun kesan terhadap ahli keluarga daripada pelaksanaan qisas ini lebih banyak kesannya daripada kesan terhadap masyarakat. Di masyarakat kata tak apalah, qisas dilaksanakan, orang ni pun orang yang bunuh pun dah dibunuh kan, tak apalah. Tapi dari sudut orang yang keluarga tu sendiri, dia lagi memberi kesan, dia lebih memberi kesan lagi bila mana qisas ini dilaksanakan. Walizalika kana haqqu syahsi huwal ghalib. Kerana itulah hak individu yang lebih berat di sini. Izan fala yuqtasu minal qatil. Tidak akan dikenakan hukuman terhadap pembunuh illa bi talabi waliyil maqtul. Melainkan dengan permintaan daripada waris ataupun keluarga orang yang dibunuh itu. Walahu yatanazal, dan harus baginya untuk menggugurkan daripada pelaksanaan hukuman qisas, atau ya'tadha anhu bil mal, ataupun dia minta ganti rugi dalam bentuk harta. Tak apalah, tak perlu bayar qisas, bayar diat pun tak apalah, yang sesuai, yang sepadan dengan pembunuhan yang dia laksanakan, sebab dia masuk dalam kategori hak hamba, dan hamba lah yang menjadi pemutus. Individu itulah yang menjadi pemutus sama ada hukuman tersebut hendak dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Baik, sekadar ini kuliah kita pada kali ini berkenaan tentang pembahagian al-mahkum fih ataupun al-fi'lu al-mukallaf bih min jihati man yudhafu ilaihi, dari sudut pihak yang disandarkan kepadanya. Maksudnya dari sudut kita melihat sama ada dia merupakan hak Allah ataupun hak hamba. Hak Allah merujuk kepada masyarakat, hak hamba merujuk kepada individu. Ada 4 bahagian yang kita bincangkan tadi, dan bahagian pertama tadi kita pecahkan pada 8, dan bahagian kedua, ketiga dan keempat tu kita dah bincangkan secara ringkas tadi tu. Bagaimana contoh hak hamba yang lebih merujuk kepada individu, dia merujuk lebih kepada hak-hak yang berkaitan dengan harta lah, hutang, jual beli, syuf'ah, semua tu. Kemudian hak, perkara yang punya 2 hak, tetapi hak Allah yang lebih berat, contoh qadhaf tadi, dan juga contoh yang seperti iddah. Dan bahagian keempat adalah perkara yang punya 2 hak tetapi hak hamba yang lebih berat. Kita bagi contoh di situ adalah qisas. Jadi qisas adalah mempunyai 2 hak bagi tujuan untuk memelihara masyarakat daripada jenayah bunuh ini, tapi dalam masa yang sama juga dia memelihara, mengambil berat tentang kepentingan keluarga-keluarga orang yang dibunuh ini, supaya mereka dapat melaksanakan hak mereka untuk membunuh balas terhadap pembunuhnya. Tapi dalam masa yang sama mereka ada hak untuk menggugurkan dan meminta bayaran yang lain ataupun memaafkan sama sekali pembunuh yang telah membunuhkan ahli keluarganya. Hadza wabillahi taufiq, wa ma taufiqi illa billah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.